tuan-tuan guru, ustaz, asatizah, para pembimbing kerohanian, adik-adik, kakak-kakak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, Melani diizinkan kita berkumpul untuk menyatakan cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas risalah yang telah dibawakan kepada kita semua. Dengan risalah itulah kita selamat daripada kekufuran, daripada kesesatan, dan kita doakan kita akan hidup tenang selamanya berpaut kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dimatikan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, sunnah terbesar yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mentadbir dunia ini dengan Islam. Iqamatid din wa siyasatud dunya bih. Menegakkan agama Islam dan mentadbir dunia ini dengannya. Apabila ada kuasa yang dipegang, yang dibentuk, dan kuasa itulah yang digunakan untuk mengembang dan melindungi Islam yang dibawa, barulah ajaran Islam yang sebenar dapat dilaksanakan. Di negara-negara yang tidak dapat beramal sepenuhnya karena tidak ada kuasa di tangan umat Islam, sebahagian daripada saudara-saudara kita hanya dapat melaksanakan ibadah-ibadah khusus. Semayang boleh, orang tak larang, tapi ada tempat orang larang. Semayang di China, di Xinjiang pada satu ketika dilarang solat karena tidak ada kuasa yang melindungi agama. Ada saudara yang dilarang berpuasa, dia suruh makan bulan puasa. Semayang orang tak marah tuan-tuan, semayanglah. Tapi bila kita bercakap tentang pelaksanaan Islam dalam pemerintahan, maka orang akan memberi macam-macam komen. Komen-komen yang pelbagai, kadang-kadang logik, kadang-kadang tak masuk akal, kadang-kadang gila. Diberi pelbagai alasan. Penting, mustahak untuk seluruh tuan-tuan terlibat dan terbabit dalam menentukan kepimpinan. Siapakah yang akan memegang tampuk kuasa ini, dan pemegang tampuk kuasa itu bersedia untuk melaksana dan mempertahankan Islam. Tuan-tuan sekalian, jangan terkecuali adik-adik yang telah berumur 18 tahun, ayah-ayah yang telah melepasi 80 tahun, daripada yang paling tua sampai yang paling muda yang telah layak untuk mengundi, kena ada kewajipan untuk keluar untuk menentukan siapakah yang akan menentukan kepimpinan. Dengan kepimpinan itulah kuasa akan dipegang. Dengan kuasa itulah kita nak melaksanakan sepenuhnya Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita berselawat ke atasnya tak berhenti-berhenti malam ni. Ada orang marah. Hari itu saya berucap di stadium. Dia kata Sanusi telah mempergunakan program selawat untuk bercakap tentang politik. Tuan-tuan, ini semua orang tak masuk akal. Lepas tu dia tak bagi kita kata kat dia pelik-pelik. Dia suruh kita puji saja. Dah ada ulama duk hebat dah kat kita. Politik adalah sebahagian daripada Islam. Politik tidak boleh dipisahkan daripada Islam. Tuan-tuan sekalian, saya sebut dah tadi sunnah terbesar yang dibawa oleh Nabi. Dan inilah yang kita nak laksanakan. Kita mengingati Nabi, kita berselawat kepadanya, kita berazam bersungguh-sungguh apa yang telah dibawa, risalah yang dibawa oleh Rasulullah, kita nak laksanakan sepenuhnya sedaya upaya kita, setakat yang kita mampu.
Cakap apa yang kita mampu. Hak tak mampu Tuhan tak taklid atas kita. Tak boleh lagi. Buat boleh dulu. Tuan-tuan sekalian, sekarang ni berpakat seluruh gerombolan yang pada pemikiran mereka kita ini terlalu ketinggalan, kita ini terlalu lebay, kita ini dihina macam-macam gelaran. Biasa dengar mereka panggil kita parti lebay. Itu satu penghinaan, bukan satu pujian. Lebay ni orang anggap kata lekeh, tak moden, tak kemas, tak elok. Tuan-tuan pusing tengok kiri kanan malam ni, lebay-lebay ni lah paling handsome sekali. Molek. Pasal dalam pemikiran orang macam tu, pakai lagu ni dipanggang lekeh. Tapi orang macam kita, pakai lagu ni molek. Jadi pemikiran tak sama, tuan-tuan. Saudara-saudari sekalian, penting untuk pastikan anak-anak yang berada jauh di luar pada sik ni lah, duk Sungai Petani ke, duk Alor-Star ke, duk Pulau Pinang ke, Ipoh, Kuala Lumpur, balik untuk memangkah undi. Kalau berlaku kealpaan, pemandang ringan, tersalah, tak ambil berat, jatuh Don ataupun kawasan kita ni kepada orang-orang yang ada pemikiran Islam ni pada ngamu je. Mu buat mu sembahyang, puasa, zakat, haji, selesai dah masalahmu. Bab pemerintahan ni kita rojok kita lain pula. Mari tiap-tiap minggu selawat pula. Selawat dapat pahala, tuan-tuan. Memang dapat pahala, tapi tuntutan daripada selawat yang kita laungkan itu, apa dia? Kita nak ikut ajaran dan risalah Nabi ini. Tuan-tuan sekalian, kata seorang pemikir, tak ada seorang pemikir, kita kena bentuk masyarakat dan rakyat kita seperti mana Nabi telah membentuk generasi awal, para sahabat, generasi awal yang menerima Islam. Bentuk sungguh-sungguh. Selepas pembentukan masyarakat itu, berlaku beberapa pertukaran kerajaan. Sampailah 100 tahun kemudian, Islam telah berkembang ke seluruh dunia dan menempa tamadun paling agung sepanjang sejarah dunia ini selama lebih 800 tahun. Masyarakat mana yang Nabi bentuk? Masyarakat lagu kita ni lah. Ingat ke Tuhan, tauhidnya kuat. Para sahabat dulu diceritakan Sayyidina Ali waktu berlaku peperangan kena anak panah. Kena panah, nak cabut sakit, solat, berdiri solat, takbir saja, cabut anak panah terbit, tak sakit. Ini sembahyang nyamuk ketik pun garu, la ilaha illallah. Sampai batas sembahyang. Saudara-saudara sekalian, kita nak ulangi sejarah itu. Besar cita-cita kita ni. Bukan nak lawan Papa Non ni je. Bukan. Yang besar lagi pada tu. Di sebalik demo ni semua ada siapa? Yang bergu dengan demo ni di seluruh dunia ni ada siapa? Itulah semua lawan kita. Bukanlah perjuangan ini mudah. Dan perjuangan ini tidak bermula zaman saya. Tidak bermula zaman ini semua. Perjuangan ini telah bermula begitu lama. Kita ni adalah mata rantai yang menyambung perjuangan ini. Selepas pada kita akan disambung oleh anak-anak kita yang ada di depan ini, insya-Allah. Kena bentuk anak-anak, adik-adik untuk menyintai semua yang ada kaitan dengan Islam. Semua yang ada dalam ajaran Islam.
nak menyintai, menyukai, bersungguh-sungguh nak berjuang, nak laksana, semua tu kena ada keazaman dalam hati. Boleh tak apa lagi, tunggu sat kalau tak boleh lagi. Tapi keazaman membara di hati kita untuk laksanakan semua apa yang Islam suruh, kena ada. Maka dipupuklah benih-benih, bibit-bibit ni, tumbuh pondok-pondok ni, tumbuh pusat-pusat tahfiz ni. Kita kena sokong tuan-tuan, kena berhidup semua ni. Di sinilah benih-benih kecintaan kepada agama itu disemai. Dan kita akan tebarkan seluruh para da'i yang terbaik pada sekolah pondok, terbaik pada pihak tahfiz untuk membawa kebaikan kepada orang ramai, insya-Allah. Boleh tak tuan-tuan? Kalau ada program di pondok kena mari. Kalau ada minta sumbangan kena beri. Tuan-tuan, padri dia tak ada gaji pada Jakim. Jakim tak bayar gaji padri. Jakim tak bayar gaji sami. Tapi gereja Kristian, sami-sami Buddha, sami-sami Hindu, semuanya hidup di atas pembiayaan masyarakat mereka. Kita Tok Imam kena pergi sekolah ke? Tu tanya Ibrahim. Tok Imam kena pergi ngajar ke? Dulu pak saya Tok Imam kena pergi naik petai ke? Pasal masyarakat tak membiayai para pedai, para pendakwah, para pemikul beban agama. Masyarakat tak biaya, pandai-pandaimu. Lepas tu dia tak gak mari mayar waktu, kita hatam dia pula. Nampak tak masyarakat kita lagu mana? Jauh bezanya. Tuan-tuan sekalian, masyarakat kita kena berubah. Jangan kedekut dengan agama. Selawat derah tapi duit ti hidung masin. Tadi bos ringgit ya. Saya tak boleh langsung pasal duit tak wak. Saya ganti. Saya kita ganti ya. Saya mengaku, Simah mengaku. Tuan-tuan sekalian, saya ucap tahniah di atas kehadiran tuan-tuan pada malam ini. Saya nak pesan satu dua perkara tadi itu sajalah. Lepas pada ini akan datang kepada tuan-tuan berita-berita yang sangat mengerikan, sangat-sangat menakutkan. Hari ini saja saya kena tembak 5 kali. 5 kali macam-macam kes banglo. Kes tu, kes ni kan. Malam ni kes RII pula dah Kes RII. Semua tu ada jawapan. Tapi di papadan TikTok saya. Asal buka-buka TikTok tak ada dah. Kita dah baru duk popular kan lah. Baru duk popular tapi itulah medan kita nak jawab tu habis ya. Kita tak boleh masuk TV dia pun tak beri. Tak boleh masuk radio. Kita pakai TikTok dan Facebook ya. Facebook budak-budak tak tengok lah ni mata tu hak orang tua. Tengah-tengah Simah tu boleh tengok Facebook. Tua. Saya mudah sikit dah dia. Dia mulut riuh gitulah, kita balas gitu tak apa. Tuan-tuan sekalian, takutnya mereka kepada media yang bebas lah. Bebas lah juga TikTok tu kan. Pak dengan mak saya lah ni kerja duk kes ya. Duk cari nusi. Mana nusi ya? Cari nusi. Pasal kita rajin lalu. Itu tak ada lah malam ni. 5 padam. Habis. 5.2 juta habis lah. Oi, 5.2 juta. Komang-komang pun. Hak tu hak dia panggil pak tu lah. Like apa kot. Follower juta juga. Nak buat lain tu nak cari seorang-seorang kali kan, payah kan, lambat. Itulah zaman pemerintahan Pakatan Harapan Campungan Barisan Nasional. Negara Malaysia ini sedang bergerak menjadi Korea Utara. Korea Utara itu tuan negara komunis. Dia sokak semua media. Dia tak beri rakyat dia tu apa. Tak boleh tengok media. Mu dengar aku patuh ya. Dia kahwin dengan seorang perempuan. Mu jadi bini ku, rumah pak mu tak boleh klik. Tukar nama.
Mu kena pakai hak ni je. Pakai yang hakmu suka, mu tak boleh. Mu kena pakai hak aku suka. Tu dia Korea Utara tuan-tuan. Lebih kurang lah Pakatan Harapan ni pun. Lama kelamaan kalau kita tak melawan, kalau kita tak menentang, dia akan mengawal kehidupan kita sepenuhnya. Dia tak beri kita jawab. Dia ikat kaki, dia ikat tangan, dia suruh lawan. Nak lawan guna kaki tangan terikat. Kalau mereka betul-betul anak jantan, pulangkan TikTok saya. Pulangkan TikTok rakan-rakan yang telah di-ban beberapa hari lepas. Contohnya Sir Azri. Hari ini juga dia pun. Tuan-tuan sekalian, menjelang pilihan raya ni, mereka akan guna kuku besi untuk pastikan hanya maklumat daripada mereka sampai kepada orang ramai. Jawapan balas kita tidak sampai. Lepas ini akan datang kepada tuan-tuan pelbagai lagi cerita-cerita buruk, fitnah-fitnah yang tak sempat kita jawab kerana kita kekurangan media. Pada masa itu tuan-tuan, janganlah berubah hati. Teruslah menyintai diriku. Jangan berubah. Kerana usaha ni akan terus berjalan. Diusaha bersungguh-sungguh. Reka macam-macam. Contoh rekaan siang tadi. Cerita ni teknikal sikit, rumit. Tapi saya nak cerita juga bahawa mereka sanggup mereka-reka sehingga peringkat itu. Cakap surat ni payahlah. Kat ulu tadi. Sejak Tuhan buat dunia ni, negeri kita ni ada satu peruntukan yang dijamin, yang telah ditetapkan di bawah perkara 109 Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan kena sediakan bajet untuk menyelenggara jalan-jalan di seluruh negeri, dan duit itu kena diberi oleh Kerajaan Persekutuan kepada kerajaan negeri. Faham lagi? Okey, satu. Lulus. Bila harta duit tu pergi kerajaan negeri, tiap-tiap negeri tidak sama. Dia bergantung kepada berapa banyak jalan yang ada di negeri itu. Faham lagi? Selangor 540 juta. Contoh, pasal negeri dia banyak, negeri dia luas. Kedah 240 juta. Contoh. Memang banyak tu sungguh. Bergantung kepada berapa banyak jalan. Tuan-tuan sekalian, daripada merdeka tahun 57 sampai tahun 2020, kerajaan-kerajaan negeri di seluruh Malaysia, bila dia terima peruntukan maintenance jalan ni, dipanggil maris. Dia masuk ke dalam satu tabung, dipanggil tabung amanah maris. Kalau dia terima 240 juta, kadang-kadang ada negeri dia belanja 100 je untuk maintenance jalan. Lagi 140, bukan dia pelari tak, dia buat benda lain. Dia pergi repair pagar, dia pergi beli lembu kebor, beri kat orang. Ada dulu beri lembu kebor kan? Beri lembu pawah cepit telinga ni, bawa nak nuri kanak, dia meleh lembu tu, dia abang kata mati. Macam-macam dulu-dulu. Tapi tidak digunakan semuanya. Kalau dia belanja 100 juta, lagi 140, dia masuk dalam satu akaun lain. Dia panggil baki yang tidak dibelanjakan. Faham lagi? Ni nak hajar nak hajar palu-palu ni. Nak abang kata Saifuddin tu bahung. Semua negeri buat benda yang sama. Bukan Kedah saja, bukan Perlis saja, bukan Perak saja, semua negeri. Tiap-tiap belanja maris yang tidak dihabiskan dimasuk dalam satu akaun dipanggil baki. Baki itu pun bukan ada ke dah, dia belanja buat benda lain. Buatlah apa, surau kah, naksah kah, minitak kah, minitak tak masuk dalam maris masa tu. Di Kedah,
Sejak tahun 57 sampai tahun 2020, baki itu hak tak dibelanjakan tu, yang dibuat benda lain tu berjumlah 1 bilion. Tak tahu dia pergi buat apa. Tu zaman itu. Negeri lain pun sama. Jadi kerajaan negeri kata sejak tahun 2015 kerajaan pusat buat satu dasar. Dia kata siapa nak perbelanjaan maris untuk tahun depan, tahun ni kena belanja 85% ke atas. Kata 100 juta, mu kena belanja 85 juta ke atas, baru mu dapat maris tahun depan punya. Kalau mu tak belanja kurang pada tu, mu tak dapat tahun depan. Jadi semua kerajaan berlumba-lumba untuk maintenance jalan beri cukup 85%. Sejak tahun 2015. Tuan-tuan sekalian, baki tadi tu nak buat guna, baki tu tak ada. Tapi dalam rekod akaun ada baki. Semua negeri. Jadi bila kita bincang-bincang, duit tak ada, tapi dalam rekod ada, dalam akaun. Kita kata baki itu sepatutnya dimasuk ke dalam wang pembangunan negeri. Pasal pakai buat bangunan lain, patut duit baki itu masuk dalam tabung tu, selesai masalah. Lagipun tu duit itu memang dah tak ada. Saya lah negeri yang pertama yang memohon untuk memasukkan baki tadi dalam wang perbelanjaan pembangunan. Pasal kita tak mahu akaun kita tergantung-gantung. Baki ada 1 bilion tapi duit tak ada. Maka kita mohon kepada Kementerian Keuangan, kami nak masukkan baki tadi itu, baki maris itu ke dalam wang peruntukan pembangunan. Kerana memang wang itu telah pun dibelanjakan untuk pembangunan lain daripada maintenance jalan. Bagus tak kita? Baguslah, pasal kita nak sempurnakan akaun kita. Daripada permohonan itulah laporan audit negara dia tangkap, dia kata hak ni tak boleh buat. Tapi bukanlah dia kata bersalah. Semua negeri buat benda yang sama kerana dulu tak ada dasar. Tuan-tuan sekalian, hari ini Menteri Dalam Negeri, dia ni patut dalam negeri, Menteri Dalam Negeri, dia tak capur buat kerja raya, buat kewangan ni. Dia jaga immigration, jaga polis, jaga custom, jaga Jabatan Pendaftaran Negara. Dia patut jaga tu. Tapi dia masuk capur kementerian lain. Dia kata kerajaan negeri Kedah di bawah Sanusi ini telah menyalahgunakan duit maris dengan buat pembangunan lain sebanyak 1.6 bilion. Tuan-tuan sekalian, saya baru jadi Menteri Besar 3 tahun. Duit terkumpul, baki tadi itu 1 bilion bukan 1.6. Sejak tahun 57 loh. Dia kata semua tu saya punya salah. Sanusi punya salah. Pasal Sanusi ni dia suka sembang besar. Dia nak buat airport, dia nak buat projek 40 bilion, dia nak buat KRC, dia nak buat lapangan terbang macam-macam dia nak buat. Tapi keuangan dia tak pandai urus. Semua dia tunduk atas, dia lungguk atas kepala Sanusi. Tuan-tuan sekalian, orang ini sedang memerintah kita, sedang memegang kuasa penting di negara kita. Dia sekarang sedang menyerang negeri Kedah dengan berita-berita fitnah untuk mengalahkan parti kita ni dan nak ganti dengan parti dia. Parti dia ni PKR, DAP, Amanah, Barisan Nasional. Tuan-tuan sekalian, kalau kita serahkan nasib negeri kita kepada orang-orang yang macam ni, mereka tidak akan bercakap lagi tentang nasib dan masa depan kita. Mereka tidak akan bercakap lagi tentang nasib dan masa depan orang Melayu, orang Islam. Karena mereka bercakap tentang Melayu dan Islam adalah resis. Adalah sifat perkauman yang perlu dijauhi oleh semua parti politik. Kita ada. Kita kata kita akan terus bercakap tentang Islam, tentang Melayu. Kerana itulah inti parti penubuhan perjuangan kita. Beza kita dengan demo jauh macam langit dengan bumi. Walaupun muka demo dekat-dekat sama dengan kita. Tuan-tuan sekalian,
akan datang lagi fitnah-fitnah seperti itu. 2-3 hari lepas dia kata saya buat rumah 7.8 juta di Sek. Tuan-tuan sekalian, saya tahu dah rumah tu rumah abang saya nilai dia 1 juta. Dia mau sambung sekali dengan hospital Sek boh kata rumah dia. Kan belakang tu asrama jururawat. Dia ambil gambar sambung tu 7.8 juta Sanusi punya. Tuhan tak dak bagi dia mani berkali no. Esok mati tak masuk syurga, tak masuk neraka, duduk dalam kubur selama-lamanya. Dak tuan-tuan, tiap-tiap ucapan, tiap-tiap fitnah yang dilemparkan yang tidak benar. Demo kata saya kaki fitnah, tapi hak saya kata tu betul. Saya bukan fitnah, saya nak beri ingatan kepada orang. Pasal mereka ni nak minta jawatan, nak pegang kuasa, nak pentadbir rakyat. Kita kena royak ke orang, demo ni perangai lagu mana, baru rakyat boleh tentukan boleh pilih ke tak boleh pilih. Tu kerja saya. Tapi dia kata kerja fitnah. Yang saya haba hak demo ni, dia fitnah sungguh. Rumah 1 juta, dia kata 7.8. Rumah abang saya, dia kata rumah saya. Fitnah ke tak? Fitnah, dosa ke tak? Dosa nak pergi ke mana? Kalau Tuhan tak ampun, dosa pergi ke mana? Tok Guru hajar dah. Sekali dia kata tu kerja pas, kerja nak sumbat orang masuk neraka. Sebut. Ni. Dah sungguh dah kan? Fitnah orang. Benar tak betul? Kerja saya ni peringat orang. Mu jangan pilih orang ni, dia ni lagu ni. Dia kata fitnah. Hak saya hurai tu kes mahkamah. Mahkamah bisa putuskan kawan ni bisa buat ni hukuman dia sekian, terbit sekian, masuk pula sekian, terbit pula sekian. Saya royak tu supaya orang beringat, jangan beri. Dia beri juga. Pada muka. Rasa dah lo ni, gimana pun duk syarah hak tu semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia kita ni tuan-tuan, kalau kita tak beringat molek-molek akan dikawal oleh orang-orang jahat. Orang menjadi takut kerana kejahatan orang. Kan ada 15 perkara akan berlaku kerosakan, kemusnahan dunia bila ada 15 perkara terjadi. Salah satunya orang dihormati kerana dia jahat. Kan? Kita ada pemimpin yang kerja berbohong kepada rakyat. Buka mulut, bahong. Buka mulut, bahong. Lepas tu bahong saya ulang pula tu. Lah bahong, ulang lagi. Daripada dapat 1 dosa jadi 2. Dah ulang. Tuan sekalian, terima kasih kerana memberi perhatian. Kita akan buat pilihan pada 12 Ogos. Pilihlah betul-betul yang sesuai dengan hati tuan-tuan. Sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan ilmu kita. Bukan sesuai dengan duit yang dia bawa bagi. Kalau ni duduk tabur duit, siapa masuk konvoi boleh baju selai, duit 100. Tuan-tuan, duit ambil, undi jangan bagi. Ini fatwa baru, fatwa yang dibenarkan. Dia beri, ambil, undi jangan bagi. Kalau duit bagi, ambil, lepas tu bagi undi, duit tu rasuah, haram. Kalau duit ambil, undi tak bagi, halal. Kan? Betul lah. Dia beli undi. Rasuah lah. Rasuah tak boleh makan. Kalau kita ambil duit, undi tak bagi, tak rasuah, boleh makan. Ini fatwa saya. Nak pakai-pakai, tak mau pakai pun kena pakai juga. Kembalikan TikTok saya. Saya ucap terima kasih kepada Ustaz Elias sebagai tuan rumah, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang hadir pada malam ini, tuan-tuan semua yang beri perhatian. Terus beramal dengan Islam, mencintai Nabi, memperjuangkan agama Nabi, menjuangkan sunnah Nabi, insya-Allah hidup kita berkat dunia akhirat. Saya ucap terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesilapan, kekasaran bahasa dan sebagainya. Assalamualaikum